Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okay. Macam mana? Boleh dengar suara saya tak? Okay, harap-harap komen boleh dengar suara saya tak? Boleh tak dengar suara saya? Okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih hadir. Okay, terima kasih dengan support. Okay, dan jangan lupa share live ni untuk manfaat semualah. Okay, untuk manfaat semua insyaAllah. Dan kita sama-sama belajar lah kan. Okay, kita sama-sama belajar. Lagi minggu depan pun start total lockdown pula kan, sampai 14 hari bulan. InsyaAllah mungkin lagi banyak saya akan buat live dengan saya punya partner kot. Tengok macam mana, nanti kita orang bincang. Okay, nanti kita orang bincang macam mana. InsyaAllah kalau tak ada orang bintang, kita akan teruskan live dengan sesi pembelajaran ni lah. Okay, sesi pembelajaran ni. Okay, yang mana baru masuk, yang mana yang ni lah, yang video-video ni saya akan ada di FB saya. Okay, ada di FB saya. Jadi tengok lepas, kalau macam tak faham ke apa nanti kan, tengok balik ke video-video ni dekat FB saya. Saya tak delete tak apa pun. Okay, insyaAllah semoga anda boleh dapat kepahaman lah. Okay, insyaAllah. Okay, saya doakan semua. Okay, malam ni kita akan berbincang sedikit tentang kita panggil the direction market. Okay, the direction market. Oh, suara slow sangat Yang lain boleh jelas tak? Saya rasa dah kuat dah kot ni. Saya dah kuatkan saya punya mic .
Yang lain boleh jelas tak? Ada yang cakap suara tak clear suara, slow sangat. Lama tak dengar suara abang. Yalah, kan dah duduk KL, saya duduk di Penang, macam mana nak tunya. Nak jumpanya, nak dengarnya. Boleh je insya-Allah, sebab minggu depan kita akan start dengan total lockdown kan. Kita akan ada di rumah, akan ada masa lah untuk kita study semua ni. Okey, insya-Allah saya akan bincang dengan saya punya partner. Kalau partner saya boleh join venture, kita akan collaborate untuk buat study group lah, untuk buat study tentang market. InsyaAllah kalau tak ada orang minta pun, kita akan buat live trade. Okay, kita akan sama-sama live trade. Dan banyak saya akan fikirkan apa yang akan boleh memberi manfaat kepada semua. Selama 14 hari kita total lockdown. Kalau saya tak bekerja lah, okay, kalau saya tidak diarahkan bekerja, insyaAllah saya akan buat benda tu semua. Tapi kalau saya diarahkan bekerja, maybe saya akan spend time juga untuk membuat live, okay, untuk membuat live dan pembelajaran kita akan teruskan sama sekali. Okay, malam ni sambil kita nak tunggu ni lah, nak tengok bola kan ni. Kita live sekejap. Okay, baik, kita mula lah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, malam ni kita akan bincang tentang berbincang, dan kita akan jika anda tak faham, anda terus bertanya. Okay, ini bukan saya seorang saya bercakap. Okay, anda boleh, kita akan buat sesi Q&A. Bukan Q&A lah, anda boleh bertanya, saya akan menjawab lah. Okay, anda bertanya, saya akan menjawab. Mungkin kita punya live dalam sejam macam tu, pukul 12 kita akan stop. Okay, kita akan bincang tentang direction market. Okay, direction market means this is satu tajuk yang the most important, sangat important. Okay, tentang direction. Okay, ada yang bagi komen untuk nak bincang tentang SNR, tentang supply and demand, SND, tentang engulfing. Jadi saya tak ada masalah nak buat benda tu semua. Tapi satu soalan daripada saya lah, anda kena jawab dengan secara jujur. Jika saya ajar tentang support and resistance, supply and demand, okay, tentang engulfing, maybe anda boleh faham. Okay, saya rasa tak ada masalah untuk anda memahami ke semua benda tu. Okay, tetapi anda akan ada masalah bila mana setup itu tidak menjadi, oleh kerana the key of point market adalah the direction. Jadi kalau anda masih keliru tentang direction market, support and resistance, supply and demand, engulfing ke apa benda ke semua sekalipun, anda tidak akan faham. Anda tidak akan anda bukan saya nak katakan anda tidak faham, tapi anda akan jadi blur. This is setup, this is SOP. Tetapi kenapa tidak boleh, dia tidak menjadi? SOP ni dilanggar. Oleh kerana apa? Sebab kalau macam di akademi kami pun, di RLTM dan ENL, kami akan mengajar apa itu direction market dulu. Okay, dia punya arah market dulu. Okay, arah market dulu. Arah market ni adalah benda yang sangat penting. Okay, dan arah market kita akan ambil pointed market structure juga. Okay, tidak lari daripada itu, market structure juga. Okay, macam mana kami mencari arah-arah market. Okay, sebelum pada itu, live yang sebelum ni, hari apa, entah hari Ahad ke hari Sabtu, hari tu saya ada bagi sedikit point untuk goal. Alhamdulillah sekarang kita tengok ada positif, dah naik. Okay, Alhamdulillah. Berharap dia akan naik lah. Okay, sebab saya dah bagi pointed penandaan siap-siap malam tu, sampai pointed di sini dia dah naik. Okay, Alhamdulillah. Jadi ini untuk gold, ini untuk EU pun sama, saya dah bagi malam tu juga. Kenapa dia drop? Okay, kenapa dia drop? Oleh kerana sudah diberi laluan oleh SNR untuk ke bawah.
dia ada 2 zone kat sini. Okey, dia ada 2 zone kat sini. Ini adalah first range dan ini adalah second range. Okey, siapa yang masuk malam tu, siapa yang join live malam tu, dia orang mesti tahulah. Okey, insya-Allah. Kalau tak, yang mana baru masuk, anda boleh tengok balik live yang saya lepas. Okey, hari Sabtu ke atau hari Ahad ya, macam tu. Baru lagi. Okey, macam mana saya terangkan tentang first range dan second range. Okey, alhamdulillah dia dah ikut. Okey, Gold dan AU alhamdulillah dah ikut. UCAP pun saya tidak bagi single malam tu. Okey, sebab direction masih sell. Okey, tak ada problem sebenarnya. EA pun sama, saya ada bagi. Okey, the direction dia adalah buy dan alhamdulillah dia buy, dia mengikut apa yang kita cakap dan almost apa yang kita bincangkan malam tu semua mengikut apa yang kita bincangkan. Tetapi untuk GU punya pair, yang ini yang benda yang sangat penting. Okey, ini adalah benda yang sangat penting. Macam yang kita bincangkan malam tu. Okey, GU kita expect bila di time frame L15, anda pun sendiri lihat saya ada sell di sini. Okey, di saya punya story saya ada sell di sini agak dalam 80 pip, tetapi dia fight balik, dia naik kan. Nampak dia fight balik, dia naik. Dia fight balik naik. Oleh kerana apa? Itu yang kita nak bincangkan malam ni. Oleh kerana apa dia boleh naik balik ni? Dia boleh tendang balik price ke atas. Itu yang kita nak bincangkan malam ni, okey? Itu kita namakan dia, bukan kita namakan, itu adalah direction market. Benda yang sangat penting dalam market. Okey, kita boleh predict dia pergi ke mana, tapi bila dia berbalik arah, okey, dia berbalik arah oleh kerana kita terlalu asyik, oleh kerana kita terlalu asyik dalam market, dia akan mengaburi kita punya mindset. Kita boleh minda, kena punya mata, dia akan kita tengah short sell, tiba-tiba perap dia naik sebab dia naik. Oleh kerana apa? Malam tu yang kita nak, malam ni kita akan bincangkan benda ni. InsyaAllah. Yang mana yang request, ada yang PM saya request untuk live trade. Minggu depan kita total lockdown, kita akan live trade. Okey, insyaAllah saya akan susun saya punya schedule untuk kita live trade. Okey. GU dia langgar, dia tidak mengikut, dia ikut permulaan minggu, dia ikut dengan cantik 80 pip, dia drop 80 pip dan dia naik balik. Oleh kerana apa? Sekejap lagi kita bincang. Ini yang tajuk utama kita malam ni, the direction of market. Okey, mengikut structure market. Okey, EJ pun anda tengok saya punya story, saya ada buy di EJ. Okey, saya ada buy, saya dah close position sebab hari Jumaat saya punya trading plan adalah hari Jumaat saya mesti close semua order, semua order. Okey, semua order yang saya buat hari Jumaat saya kena close semua. Itu saya punya SOP. Okey, dan saya punya disiplin trading lah. EJ, ECF dan banyak lagi. Okey, yang kita nak bincangkan malam ni adalah benda ni. Yang kita nak bincangkan malam ni adalah benda ni. Kenapa GU boleh naik balik? Okey, kenapa? Why? Tengah shock kita sell, tiba-tiba dia naik balik. Tengah shock kita buy, tiba-tiba dia turun balik. Okey, kenapa? Okey, the key point dia adalah the direction of market. Okey, the direction of market. Direction of market mengikut structure market. Okey, mengikut structure. Okey, mengikut market structure. Mengikut market structure. Okey, yang faham mengikut market structure. Bukan, saya tak tahu macam mana you all belajar dan macam mana sahabat-sahabat saya lain mengajar. Saya tak tahu. Ini adalah cara saya. Okey, ini adalah cara saya sendiri macam mana saya decide arah market itu. Okey, direction market itu. Ini cara saya. Saya akan marking macam mana. Anda tengok anda tengok macam mana saya marking. Okey. Saya tidak tahu tentang apa itu wave, apa semua tu saya tidak tahu. Sorry to say, saya minta maaf banyak-banyak sebab saya tidak mendalami benda-benda tentang wave apa semua tu, saya tidak mendalami. Jadi saya hanya fokus kepada market structure, which is market structure menunjukkan apa, itu saya akan ikut apa yang market structure tunjukkan. Okey, apa yang market structure tunjukkan.
Oleh kerana dalam research saya pun saya fokus kepada market structure, which is market structure menunjukkan ke atas, saya akan fokus ke atas. Dan ada kalanya kita boleh hedging ataupun kita panggil dalam erti kata kita boleh sell sekejap dan kita buy balik ikut arah, ataupun kita buy sekejap dan kita sell balik ikut arah. Boleh. Anda pun pernah tengok saya buat dekat saya punya story. Okey. Anda boleh tengok buat macam tu, tapi anda kena faham tentang direction market itu sendiri. Macam mana anda nak, yang mana satu anda nak hold, ada antara anda nak sell atau anda nak buy, itu anda nak hold, atau sell itu anda nak hold. Dia jawapan dia adalah di structure itu sendiri. Okey. Okey, jadi macam mana penandaan, dan kita tengok kenapakah GU boleh kita naik, dia boleh tenang balik price. Okey, oleh kerana apa? Okey, kita baca. Macam saya cakap live yang lepas, saya punya cara untuk tengok the peak high or the peak low. Okey, the peak high atau the peak low. Peak high atau the peak low ini kita panggilkan dia sebagai high atau low yang kita nampak secara jelas. Dia panggil peak. Kita panggil apa? Kalau orang menyanyi dia panggil pitching lah, benda yang paling tinggi atau paling rendah, macam tu lah kan. Anda faham macam tu lah. Apa yang saya faham macam tu. Okey, terpulanglah kepada anda macam mana anda nak faham. Okey, tapi the key point dia adalah benda itu adalah menerangkan tentang direction itu sendiri. Okey, saya akan kecilkan chart paling kecil dan saya akan drag 2 kali. Okey, saya akan drag 2 kali. Kalau di PC lah, kalau di handphone mungkin ada cara lain anda nak perhatikan, ataupun ada cara lebih senang, atau di iPad anda boleh drag dia. Tapi kalau di PC atau di laptop, saya akan kecilkan paling kecil dan saya akan zoom in 2 kali je. Okey, zoom in 2 kali macam ni. Okey, macam ni, ni paling kecil, dan saya akan zoom in macam ni. 2 kali macam ni. Ini adalah bacaan market saya. Bacaan market saya atau bacaan market yang semasa lah, saya akan baca macam ni. Okey, saya akan baca macam ni. Bukan, saya tidak akan saya jarang, bukan tidak melihat, tapi saya jarang melihat look to the left, sebab saya akan mengikut pasaran market semasa. Okey, pasaran market structure. Di time frame mana? Okey, di time frame mana itu bergantung kepada trading style anda. Macam saya, apa yang saya nak suggest adalah, sebab kita nak trade day by day of 1 week, maksudnya Isnin sampai Jumaat. Jadi saya memilih, saya lebih selesa menggunakan di time frame H4. Bila di time frame H4, kita gunakan dia sebagai measure of peak high low. Okey, dan kita gunakan the correlation of time frame, iaitu di M15 untuk kita entry M15. Which is kalau H4 M15 lah, kalau H1 M5 macam tu lah. Anda tengok balik lah video yang saya dah share di saya punya YouTube. Saya ada save video itu di YouTube. Anda tengok balik untuk belajar tentang the correlation of multi time frame. Okey, jadi kat sini senang saja sebenarnya. Okey, senang saja. Sekejap saya delete ni. Saya delete ni sekejap. Senang saja sebenarnya. Tak susah. Okey, jangan buat dia susah benda, sebab benda ni benda yang susah. Jadi kalau kita buat dia susah, dia buat dia lagi susah, dia akan jadi lagi susah lah kan. Jadi think positif, buat dia lebih senang. Okey, lebih senang sikit. Okey, relax. Jangan tergopoh-rapah dalam market. Okey, kita tengok bacaan dia daripada bawah. Okey, yang mana paling bawah atau paling rendah? Okey, paling bawah atau paling rendah? Okey, ni paling bawah, ni paling tinggi. Di bawah ni kita kena baca daripada bawah, bukan daripada kadang orang baca daripada market semasa pun boleh, tak ada masalah kalau dah faham lah. Kalau dah faham, which is tak ada masalah benda tu. Tapi kalau kurang jelas lagi, mulakan daripada bermulanya reversal. Macam kat sini kalau kita kecilkan chart, di sini adalah pointed reversal. Yang pointed reversal yang kita dapat lihat lah. Okey, jadi dekat sini yang paling jelas kita nampak adalah di bawah ni. Okey, di bawah ni. Jadi kita marking macam ni. Saya akan marking macam ni biasanya. Untuk peak high atau peak low, saya akan marking macam ni. Okey, maksudnya bulatan saya ini menandakan ini adalah harga yang paling tinggi atau highest yang paling tinggi,
Jangan ambil yang ni lah. Boleh je kalau anda nak ambil yang ni, tapi ini bacaan downtrend. Ini bacaan downtrend. Jadi ini bacaan uptrend. Okey, ini bacaan uptrend. Jadi anda nak ambil daripada sini pun boleh, nak start daripada sini pun boleh, tak ada masalah. Macam anda nak ambil daripada sini boleh, tak ada masalah. Anda ambil daripada sini. Okey, macam ni. Ini high, ini low. Ini lower low, ini lower high. Bacaan dia simple macam tu saja. Okey, tapi saya lebih suka untuk buat color shape dia berbeza. Okey, berbeza sikit. Saya nak gunakan color apa Okey, color biru. Color merah. Merah pun boleh kot. Merah ke apa ke tak kira lah. Anda gunalah sebaik mungkin tools apa semua ni kan, untuk anda find, untuk anda lukis cantik-cantik. Bukan kata lukis yang cantik sangat, tak adalah. Cuma nak lebih faham. Macam tu, nak lebih faham. Okey, macam ni. Okey, color ini mewakili kenaikan atau highest high. Okey, color ini mewakili highest high. Color ini mewakili highest low. Macam tu. Kenapa saya tak tandakan di sini? Kenapa saya tak tandakan sini? Jawapan dia adalah bila mana low ini adalah, ini low terakhir selepas low ini. Okey, ini adalah low terakhir selepas low ini. Jadi low ini adalah low yang paling bawah dan dia datang balik, dia reject. Kalau dia break out. Okey, ingat balik live yang lepas saya dah bagi tahu, break out ada dua kita panggil apa? Dua type. Breakout solid body dan breakout menggunakan candle berturutan atau CS yang berturutan. This is breakout. Okey. Jika macam ni, kalau anda lihat dekat sini, jika macam ni, dia hanya buat rejection. Rejection which is ini bukan kalau saya tak tahu orang lain. Kalau orang lain saya tak tahu, ini adalah bukan low. Ini bukan diistilahkan sebagai low. Bagi saya lah. Jangan salah faham pula. Mungkin orang lain dia cakap ini adalah low. Tapi bagi saya, jika dia tak breakout, ini adalah bukan low. Breakout mesti ada dua type, solid body dan candle CS yang berturutan. Kalau sell lah, kalau buy lah dia. Macam tu. Okey. Jadi dekat sini ini bukan low. Okey, ini bukan low. Jadi dekat sini tak perlu ditandakan Okey, tak perlu ditandakan. Jadi dekat sini ada lagi, selepas dia breakout ada lagi highest high. Kita mewakili dekat sini. Okey, kita letak macam ni. Okey, kita marking lah. Kita marking siap-siap, cantik. Letak macam tu. Kecil sangat ni. Kejap kecil sangat. Sekejap, saya tukar lagi. Highest high. Bukan highest high sini highest high Ini highest saja. Okey, high saja. Okey, ini adalah high. Sebenarnya tak ada masalah kalau dah boleh catch up, dah cantik, dah boleh faham, dah boleh tahu cara baca dia macam mana, tak perlu tanda pun sebenarnya. Anda tengok pun anda dah boleh faham. Okey. Ini saya tunjuk ini adalah cara macam mana saya baca direction tu cara macam mana saya baca direction. Nak entry boleh boleh. Ada yang komen nak entry, ada yang komen nak support resistance, supply and demand lah apa semua tu kan. Selepas ini, okey, selepas the direction ini baru kita masuk ke bab itu. Sebab kalau anda tak tahu the direction market, macam mana anda nak membuat penandaan, nak membuat entry? Adakah anda yakin dengan entry anda? Adakah anda ada confident untuk entry mengikut apa yang anda lihat, ataupun SOP itu berbalik? Macam saya selalu cakap, okey, boleh. Waalaikumsalam. Ya, boleh bang. Boleh, tak ada masalah. Okey bang. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, berbalik kepada soalan kita. Boleh, tak ada masalah kalau anda nak belajar tentang support, resistance, supply and demand, engulfing, pattern apa semua tu kan. Boleh, tapi the first of all, anda kena tahu direction market itu sendiri. Okay, the first of all, kita tengok
apa yang terjadi dekat EJ. Okey, apa yang terjadi sebenarnya dekat EJ yang boleh buat dia naik apa semua ni kan. Jadi nanti anda copy and paste buat di pack EJ pula. Kenapalah dia boleh naik macam ni? Ada orang cakap EJ ni boleh sell lagi, atau GJ ni boleh sell lagi kan. Jadi kenapa dia tak turun? Kenapa dia tak turun? Di mana kesilapan aku? Okey, di mana kesilapan aku? The key point dia adalah direction market itu sendiri. Okey, direction market itu. Okey. Apa yang saya nak perkatakan adalah apa yang kita lihat sekarang di depan mata kita di dalam terminal ni sekarang, bila you ceburi tentang forex trading, this is game. Okey. Ini adalah game. Okey. Benda ini pun adalah dibuat oleh manusia. Bila dibuat oleh manusia, something kelemahan manusia adalah bila mana kita tak dapat nak baca. Kita boleh baca sebenarnya kelemahan macam mana sistem yang di-create oleh manusia, yang di-game oleh manusia, dengan cara macam mana benda itu selalu bermain. That's why lah, apa idea yang saya dapat daripada research tentang market structure ini adalah, saya selalu dengar masa dulu 2-3 tahun, 5-6 tahun yang lepas lah, bukan 2-3 tahun, 5-6 tahun yang lepas, ramai trader-trader yang lama, trader-trader yang lama, dia cakap market ini buat benda yang sama. Jadi di situ adalah timbul satu idea kepada saya untuk research tentang market structure ini. Jadi sebenarnya kalau persoalan itu membuat benda yang sama adalah macam mana dia membuat benda yang sama itu. Daripada situlah saya research tentang market structure. Okey. Dan bukan nak kata saya dah dapat jawapan sepenuhnya, tak ada. Cuma apa yang saya adaptasikan ke dalam trading saya setiap minggu, setiap hari adalah inilah cara dia. Okey, inilah cara dia. Okey, ini adalah high, ini adalah low, ini adalah highest high. Oleh kerana, dan kita back tu pada benda yang basic sebenarnya, benda yang sangat basic. Kita breakout sahaja. Dan breakout ada dua type. Okay, breakout ada dua type, solid body dan candle berturutan. Just follow the SOP, which is tak ada masalah sebenarnya. Tak ada masalah, boleh. Okay, penandaan anda nak tanda dekat mana, anda nak tanda dekat close body, tak ada masalah. Tak tanda dekat highest, dekat betul-betul shadow, tak ada masalah. Okay, jadi dia SOP dia adalah solid body atau candle yang berturutan. Macam ini adalah candle solid body. Okay, candle CS yang solid body. Jadi ini adalah kita punya SOP, which is this is adalah the direction of market. Selepas dia breakout, dia dah membuat the new highest high. Okay, dan Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia dah membuat the new highest high, which is kita nak, takkan kita nak melawan dia? Kuatkah kita? No. Kuatkah kita? Banyakkah duit kita? Nak berbanding dengan investor-investor yang berada di dalam market. Okey, kuatkah kita? Banyakkah duit kita? Bilion ke duit kita? Jutakah duit kita? Tak ada kan? Jadi the game of market adalah macam mana kita nak follow dia balik. Itu sahaja. Okey, nak follow itu dengan cara macam mana? Nak follow itu dengan cara kita tengok high ini adalah something price sebenarnya. Price yang paling tinggi. Tak ada dah yang tinggi selain daripada ini sebelum benda ini berlaku. Baik, ini. Jadi macam ini adalah 1.39182 adalah price yang paling tinggi. Jadi perasan tak, bila kita tengok berita atau berita setiap malam kan, tentang bisnes ataupun tentang apa kita panggil, tentang indeks apa sama kan, dia orang cakap macam mana? Dia orang cakap harga melepasi pembukaan harga. Maksudnya dia dah breakout permulaan harga. Okey, kita kena faham daripada situ. Kita perlu faham daripada situ. Bukan kena faham, kita perlu faham daripada situ. Maksudnya selepas harga yang tertinggi ini sudah di breakout, penurunan ini adalah sebagai pointed retracement.
Adakah kita nak mengejar retracement? That's why saya dengan Suki, saya dengan saya punya partner selalu cakap, saya selalu cakap dekat kami punya student, ada dua option sahaja di dalam market. Anda nak follow market, anda nak mengikut market, ataupun anda nak melawan dia. Melawan dia dengan menggunakan retracement point. Tapi berbaluikah? Berbaluikah anda? Okey, itu adalah persoalan dia. Tapi kalau anda ikut dia dengan anda menggunakan sedikit kesabaran untuk mengikut dia, okey, berbaluikah dia berbanding dengan anda mengejar retracement? Itu persoalan yang anda perlu jawab sendiri. Sebab mungkin ada yang bercakap, ada yang suka mengejar retracement, ada yang mengikut arah dia. Macam tu. Sebab macam saya lain, macam saya punya partner Syuki lain. Kami memang satu jalan yang sama, tapi cara entry kami berbeza-beza. Macam tu. Okey, cara macam saya entry macam mana, Syuki dia punya entry macam lain, tapi the basically of the direction market still sama, adalah market structure. Sebab market structure di dalam ke 9 time frame yang berada di sini, kesemua time frame ada market structure dia tersendiri. Wa ima you all pergi ke M1 sekalipun, kenapakah price ini boleh naik? Persoalan dia adalah oleh kerana dia breakout ini. The simple as that. Ini adalah jawapan yang paling simple. Kalau anda membuat trading anda susah, okey, memikir dan dia terlalu benda yang complicated untuk anda faham, dia akan jadi complicated. Okey, dia akan jadi complicated. Itu terserah kepada diri sendiri. Kalau kita mencari satu yang benda yang complicated, dia akan menjadi complicated. Kalau kita mencari satu benda yang kita nampak dia complicated, tapi kita senangkan dia akan jadi senang. Kita entry dengan cara yang relax. Kita boleh hold position, kita boleh, orang cakap buy, kita sell pun kita tak ada masalah. Sebab kita mengikut kita punya SOP, kita mengikut kita punya cara tersendiri. Okey, based on apa yang kita belajar, itu saja. Okey. Jadi kenapakah dia naik? Ini adalah time frame M1. Okey, kawan-kawan, ini adalah time frame M1. Kenapakah price ini boleh naik? Agak 34 pip, 35 pip juga dia naik. Okey. Kenapa dia boleh naik? Oleh kerana di sini sudah breakout. Kenapakah di sini boleh turun? Okey, kenapa di sini boleh turun? Pointer dia adalah selepas di sini dia breakout. Okay. Anda nak scalp, tak ada masalah sebenarnya. Anda nak scalp, go on, scalp dengan menggunakan market structure, go on. Tapi kena ingat dia punya SOP. Any position mengikut arah ini, maksudnya anda nak buy, setiap position anda kena faham always SL di penghujung structure. Kalau ini anda nak buy, kalau ini anda buy, SL anda wajib, benda SL ini wajib kena di bawah ni, wajib. Benda ini clear. Okey, tak ada yang tak clear. Saya bagi tahu siap-siap. Clear. Buy, kalau anda mengikut arah ini sell, arah buy, ini buy, wajib SL mesti di bawah low. Kalau anda mengikut arah sell, okey, jika anda mengikut arah sell breakout, wajib SL di atas high. Wajib. Benda SOP yang simple, wajib. Ini adalah the direction. Dan macam mana anda nak hold position? Selagi mana market create new low, selagi itulah anda boleh hold. Nampak? Dia breakout lagi. Okey, dia breakout lagi. Okey, dia breakout lagi. Okey, dia breakout lagi. Selagi dia buat new low, okey, tapi kena
bila mana dia buat new low, mesti ada high. Ingat benda tu. New low dia mesti ada high. Jadi setiap new low ada high. Selagi mana high tidak di breakout menggunakan kita punya SOP, solid body atau candle berturutan, selagi itulah anda hold. Okey, selagi itulah anda hold. Dan bila mana sampai ke sini, okey, dan dia buat new high kat sini, okey, new high lower high, lower high apa semua ni kan, kita nampak simple. Benda sebenarnya simple, trend line. That's why anda tengok saya trade tidak menggunakan trend line. Okey, macam ni. Bukan saya cakap trend line tak boleh pakai, boleh pakai, tak ada masalah pun. Tapi konsep mungkin anda berlainan, saya berlainan. Tapi kenapa saya tidak memakai trend line itu sendiri adalah kerana saya merujuk market structure. Ada kala dia breakout tetapi dia buat whipsaw. Whipsaw itu erti kata lain dia adalah fake breakout trend line. Okay, fake breakout trend line. Anda kena faham yang tu, fake breakout trend line. Ini sangat-sangat sakit hati bila dia buat fake breakout trend line, atau dalam istilah trading dia kita panggil adalah whipsaw trade, whipsaw breakout. Dia buat whipsaw breakout, tiba-tiba whipsaw breakout dia naik, dia buat whipsaw, macam kita nampak dia breakout trend line, lepas tu dia turun balik. Dia turun balik, dia ikut balik arah ni. Dia ikut balik arah. Oleh kerana apa? Okey, bila kita research menggunakan market structure, oleh kerana dia tak membuat satu high atau yang mana dia kena perlu breakout yang betul-betul. Okey, baru dia akan memusing arah atau berbalik arah. Macam tu. Okey, jadi dekat sini dia turun. Bila mana high ini adalah low, ini adalah high. High untuk low ini. Okey, turun dan dia di breakout. Dia breakout. Okey. Automatically any position, the sell position, automatically position sell yang kita ikut daripada atas ni sampai ke bawah ni agak dalam 57 pip. Okey, kita kena close all. Close all. Okey, wajib close all. Wajib saya cakap siap wajib close all kerana dia dah membuat pusingan arah lain. Okey, dia membuat pusingan arah lain selepas dia breakout ini. Jadi di sinilah anda selalu tengok saya punya story, bila saya sell tiba-tiba ada buy balik sini. Okey, tiba-tiba ada buy balik. Bila anda check balik anda punya chart, anda akan jumpa apa yang saya cakap ni. Okey, kenapa ada sell tiba-tiba ada buy pula? Adakah buy itu saya akan hold atau sell itu saya akan hold? Anda akan jumpa jawapan melibatkan market structure. Okey, jadi selepas dia buat the peak high di sini, peak high, the new peak high dekat sini, the new peak high kat sini, nampak simple peak high, terus turun, nampak. Kenaikan ni akan dimatikan macam mana? Itu persoalan dia. Kenaikan ni akan dimatikan macam mana? Bila mana the peak pointer yang saya bulat-bulat ni, pointer yang bawah atau kita panggil sebagai highest low ini sudah di breakout. Selagi mana tidak di breakout, selagi itulah tidak akan ada pusingan arah baru. Dan dekat sini jangan terlalu yakin. Sebab ini adalah M1. Jangan terlalu yakin. Anda boleh ikut, selama mana anda nak boleh ikut, anda kena melihat arah yang utama dia adalah H4. Sebab anda nak trade setiap minggu. Okey, ini saya ajar setiap hari, setiap minggu. Jadi kita kena buat penandaan di H4 dulu. Ya, terlebih dahulu kita kena siapkan dekat sini. Kita nak turun ke new time, the lowest time frame, which is tak ada problem. Itu benda yang sangat simple, tak ada problem. Okey, kejap saya akan tunjuk yang mana, siapa yang minat trade di pair Dow Jones, okey, atau US 30 lah. Saya akan tunjuk di Dow Jones pun sama, konsep yang sama. Saya pun trade Dow Jones. Okey, konsep yang sama. Anda boleh komen kat bawah. Okey, atau US stock market ke apa semua kan. Boleh. Konsep yang sama, hanya diadaptasikan sahaja ke dalam
index. Itu saja. Okay, sementara anda komen tu, saya akan draw ini. Anda tengok saya buat color lain-lain lah. Color lain-lain. Ini highest low. Ini ada highest low. Okay, ini new high. Ada breakout. Ada breakout. Okay, nampak ada breakout. Solid body. Simple solid body. Tak ada yang minat ke nak trade kat, untuk trade Dow Jones ke apa? Tak ada minat Tak ada minat. Okay, saya tak akan pergi. Kalau tak ada request untuk tunjukkan di index macam mana benda ni diaplikasikan sama juga untuk dia melihat arah. Okay, ini H4 ini adalah arah utama. Ingat H4 ini adalah arah utama. Dan di time frame yang bawah, lowest time frame itu adalah di mana anda nak entry lah, terpulang kepada anda lah. Okay, tapi mesti anda ikut arah yang sama. Mesti ikut arah yang utama. Okay, mesti ikut arah yang sama. Okay, ini ada high. Okay, ini ada high. Ini ada high, ini ada highest high, ada highest high. This is simple as that. Pun breakout. Okay, breakout ini adalah arah dia. That's why dia boleh naik balik. Okay, breakout ini pun adalah arah dia. Boleh. Kalau dikatakan ini sebagai head and shoulder yang strong, that's why kenapa dia tak boleh turun ke bawah. Okay, kenapa dia tak boleh turun terus ke bawah. Okay, sebab ini adalah pattern. Kenapa dia tak boleh turun terus ke bawah? Oleh kerana structure. Okay, jadi dekat sini ada new. Okay, ini ada new higher low. Ini ada new higher low. Okay, nampak? Kejap. Kejap. Okay, sorry. Kejap. Pergi kat anak sekejap. Okay. Okay. Kita back kepada kita punya pembincangan . Okay. Ini ada highest high, ini ada highest low. Okay, anda tengok kat sini. Ini ada new highest high. Okay, ini ada new highest high. Nampak Ini ada new highest high. Sorry. Di sini ada new highest high. Which is direction dia masih pai. Boleh faham kat sini? Boleh faham Selepas saya buat penandaan ni semua, anda boleh faham kenapa dia boleh turun sedikit ke bawah? Kerana dia mendapat permission. Macam net last live saya minggu lepas, dia mendapat permission dengan dia breakout ini. Dengan dia breakout the previous highest high ini. Tapi direction dia still sama. Okay, direction dia still sama. Direction dia tak berubah. Still sama. Direction dia adalah buy. Okay, direction dia start buy. Cuma dia turun sedikit ke bawah adalah kerana dia mendapat permission daripada highest high yang sebelum ini dengan cara dia breakout highest high yang sebelum ini. Baru dia turun bawah sedikit, baru dia naik balik. Okay, jadi kat sini jelas. Lepas saya buat penandaan terus kat sini, jelas. Nampak tak? Bila dia nak turun, jawapan dia adalah key ini perlu di breakout. Key ini perlu di breakout. Okay, siapa yang masih belum jelas? Key ini perlu di breakout ataupun pointed ini perlu di breakout. Pointer ini perlu di breakout dulu.
Kalau pointed ini tidak di breakout lagi, masih still hold, ataupun anda tengok dekat sini, bila saya tarik line merah ni kan ke bawah ni, nampak tak? Okay, ini bukan breakout, ini hanya rejection. Kalau breakout, dia mesti breakout menggunakan solid body atau candle yang berturutan macam ni, nampak? Ini candle berturutan ni, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3 candle ini adalah candle yang berturutan. Ini adalah candle solid body, ini adalah candle solid body, ini candle yang berturutan, nampak? Candle yang berturutan, 1, 2, 3, candle yang berturutan. Kenapa dia turun bawah sikit, mengambil pointer retracement sampai ke bawah ni, adalah kerana dia mendapat permission dekat zone hijau yang saya buat kan ni. Dia mendapat permission dekat zone hijau yang saya buat ni untuk turun ke bawah sikit. Okey, untuk turun ke bawah sikit. Dan dekat sini dia membuat satu new higher low yang baru, dan dia tendang balik price, dia reject balik dekat higher high ni, dia tendang turun balik, dia reject balik dekat higher low ini. Nampak tak dia membuat satu consignment atau kita panggil accumulation. Bila saya zone kan macam ni, okay, sorry, bila saya zone kan macam ni, secara automatically anda akan lihat dia adalah accumulation time. Saya tidak menggunakan satu istilah yang susah, dan saya tidak menggunakan satu istilah yang anda tidak pernah lihat, dan saya tidak menggunakan satu istilah yang mana susah untuk anda faham. Ini adalah accumulation atau sideway. Pernah tengok kan? Ataupun ada yang tak tahu tentang accumulation atau sideway ini? Okey? Ada yang tak tahu? Okey. Kalau ada yang tak tahu, boleh buka Google lah, tengok accumulation atau sideway. Okey. Dia boleh terangkan lah. Okey, kat situ dia boleh terangkan. Benda simple as that saja. Jadi dekat sini, macam mana kita nak trade? Hanya kita trade di dalam zone ini sahaja. Nampak secara jelas. Dia reject atas, dia reject bawah. Dia reject atas. Nampak kalau reject atas, reject bawah. Reject atas, nampak. Dia membuat satu kenaikan. Macam tu. Dia tak semestinya accumulation tu, biasanya turun ke naik. Okey. Kita panggil dia sebagai satu sideway lah. Okey, istilah yang senang dia adalah sideway. Okey, sideway ini macam mana anak nak trade di dalam sideway, dia ada cara dia tersendirilah. Okey, nak trade di dalam sideway, tapi biasanya kebiasaannya sideway ini pun dia akan mengikut market structure, nampak? Nampak? Jadi penentu kepada pemecahan sideway ini adalah dengan cara dia breakout solid body ke atas atau candle berturutan ke atas atau ke bawah. Kalau dia turun ke bawah, which is pointer ini adalah pointer yang sangat penting untuk anda tahu direction dia akan bertukar atau tidak. Direction market itu akan bertukar atau tidak. Dan bila anda kecilkan, anda masuk ke time frame yang lebih kecil. Okey, time frame yang lebih kecil, anda nampak, anda boleh lihat kat sini, nampak? Dan berapa banyak point kalau anda gunakan pattern pun boleh, support resistance pun boleh, supply and demand pun boleh. Sebab tu saya cakap the direction market ini adalah benda yang sangat penting. Kalau bagi yang tidak masih keliru tentang the direction market, di mana erti support and resistance, supply and demand dan engulfing lah apa benda tu semua kan? Di mana erti dia? Sebab anda tak tahu sebenarnya market nak ke mana sebenarnya. Market nak ke mana? Yes, memang kita tiada satu holy grail, benda yang holy grail untuk kita tahu tentang direction market, which is kita stick benda yang kita senang faham. Okay, yang kena senang faham. Macam mana nak beza fake breakout atau tidak? Guna time frame yang apa yang sesuai. Okay, Zairi, okay, nak detect the fake breakout atau kita panggil dia sebagai fakey atau fakey, dia fake dia simple. Tidak perlu menunggu apa benda, hanya jika dia cucuk menggunakan shadow tanpa breakout menggunakan body atau CS
Kita panggil macam ni lah. Okay, breakout dia ada dua type. Okay, ada dua type. Solid body candlestick lah. Solid body candlestick. Okay, dan solid body candlestick dan CS yang berturutan. Okay, CS yang berturutan. Okay, CS yang berturutan. Nampak? Dua benda ni saja. Jadi dekat sini fakey atau fake itu sendiri adalah jika tiada kedua-dua type ini, kita hanya istilahkan dia sebagai fake. Dan di manakan time frame yang sesuai? Satu soalan daripada saya untuk Zairi Zairani, anda top down ataupun anda memulakan analisa anda di time frame mana? Itu soalan dia. Kalau anda top down menggunakan time frame H4, macam saya gunakan H4. Okay, saya selalu menggunakan H4, always H4. Kenapa saya tidak melihat daily? Sebab bagi saya cukuplah sekadar saya trade day by day ataupun intraday memerlukan 24 hours untuk kita hold position, sudah cukup memadai H4 itu sendiri. Okay, jadi any decision untuk make any answer kepada kita punya position adalah di time frame H4. Maksudnya jika H4 menunjukkan fake atau reject menggunakan shadow saja, this is point untuk kita decide dia akan ke mana. Adakah dia breakout atau tidak. Itu sahaja. Simple. Higher low tertinggi tu saya tak faham kenapa perlu ditanda di situ. Bukankah syarat higher low terbentuk bila price break previous high? Yang mana ni? Okay, higher low tertinggi tu saya tak faham. Higher low tertinggi tu saya tak faham kenapa perlu ditanda di situ. Bukankah syarat higher low terbentuk bila price break previous high? Oh, syarat. Ada syarat Syarat higher low terbentuk bila price break previous high. Mana previous high? Dia kena, kalau dia break previous high, untuk bentukkan higher low tak ada masalah rasanya, tak ada syarat pun. Tapi kalau break previous high, kalau nak break previous high atau previous highest low, kalau break the previous highest low, dia akan jadi lower low, dia tidak akan menjadi highest low. Okay, kalau okay, Abang Aziz cakap indikator untuk marking tu nama apa? Oh, ini indikator ni color level bang. Color level. Okay, saya pakai indikator color level ni. Ni yang ni adalah indikator color level. Oh, tengok contoh macam mana kalau kita marking higher high di TFH4. Di H4 reject, tapi H1 break higher high tu, dikira break atau tidak? Okay, Faiz Mazlan, kalau anda memulakan marking di time frame H4 dan H1 break tapi H4 tak break, persoalan dia satu, kenapa anda nak menggunakan breakout di time frame H1 sedangkan anda top down di time frame H4? Anda kena stick satu top down time frame. Maksudnya kalau H4, anda kena perlu guna H4 untuk decide break atau tak break. Kalau di H4 tak break, which is tak ada break. Itu. High yang ketiga tu dikira fake breakout. Tidak. Zairi high yang ketiga, ini satu high 2 dan 3 tidak dikira fake breakout kerana tengok di sini CS berturutan, maksudnya adalah macam ni. Buy. Kalau sell. Kalau sell dia breakout ni, dia sell. Itu CS berturutan.
Macam tu. High yang ketiga tu dikira fake breakout. Ini tidak dikira sebagai fake breakout. Ini adalah satu breakout yang diguna pakai, iaitu CS berturutan, candlestick yang berturutan 1 2 3. Okey. Tidak dikira sebagai fake breakout. Previous highest high maksud saya, previous highest high. Okey, previous high. Nak syarat untuk menjadikan dia sebagai highest low adalah dia kena breakout previous highest high. Maksudnya tak ada masalah. Saya tak ada masalah apa pun nak decide dia sebagai previous highest high. Yang menandakan dia adalah previous highest high, dia mesti breakout the previous highest high, breakout the previous highest high dan membuat highest high yang baru. Bila dia turun, itu adalah higher low. Tetap higher low. Okay. Tak ada istilah dia breakout higher high, dia membuat higher high yang baru, dia perlu break higher high ini untuk membuat higher low. Tak ada. Okay. Kalau tidak dikira, kalau dikira macam tu, ini adalah higher high yang baru, ini ada higher high yang previous. Bila dia pergi, dia reject dekat higher high ini tidak dikira sebagai higher low. Jadi di manakah the peak of price yang kita nak gunakan? Adakah di sini? It's no, right? It's no, right? Takkan kita nak gunakan higher high ini, dia membuat higher high yang baru, lepas tu tiba-tiba tak ada higher high, tak ada higher low, kita nak gunakan higher low ini. Tidak logik. Ini tidak logik. Sebab ini adalah harga yang paling rendah sebelum dia breakout. Dia perlu membuat satu harga yang perlu dia buat selepas dia breakout the previous higher high dan higher low ini. Maksudnya selepas dia buat new higher high, dia turun, walaupun dia tidak breakout higher high ini, bila dia pull back balik, dia still adalah higher low. Kalau kita nak gunakan dia tidak gunakan dia sebagai higher low, atau dikirakan sebagai syarat dia perlu break higher high baru adanya higher low, jadi dekat sini dia akan jadi macam mana? Bila kita buka, dia akan jadi macam mana? Takkan dia perlu gunakan higher low ini sebagai support? It's no logic. Tak logik. Okay, tak logik. Di manakah support yang baru? Maksudnya dia buat higher high yang baru, untuk dia turun ni adalah untuk dia membuat support yang baru, bukan membuat perlu gunakan support ini sebagai support ini. Tidak logik. Okey, tidak logik. Di manakah istilah Z punya pattern tu? Kalau kita buka ini indikator, kita pergi ke custom dan kita beli ZZ, kita tengok ini tetap ditandakan indikator ZZ yang kita gunakan ini. Okey, indikator ZZ yang kita gunakan ini tetap menandakan ini sebagai higher low. Dan ini nampak tetap digunakan ini sebagai higher low. Okey. Jadi dekat sini indikator ini memang boleh menolong, tapi untuk kita lebih faham, kita marking dulu terlebih dahulu. Okey. Kita marking dulu terlebih dahulu indikator dengan secara manual. Okey. Marking dengan secara manual. Kejap kita marking secara manual dan kita hanya verify saja dengan menggunakan indikator tersebut. Indikator ZZ itu baru kita boleh faham. Okey. Benda ini kena banyak melukis dan banyak study. Tapi high ketiga tu tak meneruskan kenaikan. Yes, that's why saya cakap Zairi, memang dia breakout high, dia membuat high yang baru. Okey. Ni breakout dia memerlukan retracement sebagai membuat satu support yang baru dia memulakan kenaikan. Dan bila mana dia membentuk satu accumulation, atau dia nak naik atau turun, atau kita panggilkan sebagai sideway, di sini adalah kita sebagai trader, adakah kita nak menunggu atau kita nak trade di dalam zone sideway tersebut. Dua choice sahaja. Kalau anda nak menunggu, perlu menunggu breakout ke atas atau breakout ke bawah. Itu sebagai the new direction market. Sebab di sini adalah higher low yang kita tandakan. Jadi dekat sini, untuk kita decide arah
direction yang utama sekarang adalah market membuat new higher high. Jadi bila dia membuat the new higher high, set your mindset, set your finger, always buy. Itu cara saya. Saya tak tahu orang lain. Ini cara saya. Saya akan mencari setup buy. Saya akan, macam mana sekalipun, saya akan mencari setup buy. Sebab saya tidak akan melawan dia. Bukan saya saja yang bercakap. Saya punya partnership pun Syuki buat benda yang sama. Kita tidak akan melawan dia. Kita tiada apa-apa. Kalau kita masuk di pucuk higher high ketiga, buy, cut loss point kita di mana? Cut loss kita, okey, kalau kita masuk dekat sini ya. Okey, kita masuk dekat sini buy. Okey, kita buy kat sini higher high ni. Tengok kenapa kita perlu gunakan multi time frame atau kita panggil correlation time frame. Okey, oleh kerana kita nak kecilkan kita punya risk. That's why kita gunakan multi time frame. Okey, kalau anda buy dekat sini, anda kena ingat ini time frame H4 bang. Kalau anda buy kat sini, ni SL anda wajib di sini. Di sini, di low ini. Sanggupkah akaun anda nak melihat akaun anda merah selama 200 pip? Kalau 0.01, kalau DGU major pair, anda akan float $20. Sanggupkah anda? Kalau tidak sanggup melihat benda tersebut, gunakan correlation time frame. Tengok balik video saya dekat YouTube. Saya dah ajar macam mana gunakan correlation time frame. Okey. Kalau anda buy dekat sini, tetap di sini. Kalau anda buy dekat sini, tetap di sini. Kalau anda buy dekat sini, di bawah ni. Ingat tengok tengok betul-betul. Kalau anda buy dekat sini, tetap di sini. Kalau anda buy dekat sini, tetap di sini. Kalau anda buy dekat sini, tetap di sini. Nak letak SL bukan letak saya saja tau. Kena tengok. Kena faham betul-betul. Okey, kena faham betul-betul. Dan kenapa saya gunakan correlation time frame? Barulah kita masuk tentang support and resistance, supply and demand, engulfing lah, apa benda lah, semua kita aplikasikan di lower time frame. Macam dekat sini nampak high low highest high, lowest low. Okey, high low higher high, lower low. Jadi dekat sini anda akan dapat pointer macam ni. Okey, ni head and shoulder. Kalau anda suka nak mencari benda-benda ni semua, ini nampak ada 3 drive. Okey, ini ada 3 drive. Di manakah supply atau demand? Di sini. Okey, di mana? Di sini. Ini untuk sell 3 drive turun. Okey, ini buy. Di mana? Okey. YouTube saya nama Amor FX. Tengok ni YouTube saya nama ni. Banyak dah saya tu. Saya dah share dekat YouTube saya. Amor FX. Ini saya punya YouTube. Tengok je. Dah banyak saya share. Bukan saya saja, saya punya partner pun banyak share tentang structure ni. Dan structure ini kita tidak boleh, bukan tidak boleh, dia memerlukan masa untuk kita faham. Okey, dia memerlukan masa untuk kita faham. Okey, tengok dekat sini ada low, ada high, lower low, highest high. Okey, nampak kat sini ya. Anda nak bermain dengan pattern, silakan. Tapi silakan faham tentang direction dulu. Nak bermain dengan pattern, nak bermain dengan support and resistance, nak bermain dengan supply and demand, dipersilakan selepas anda dah tahu direction market itu.
Kalau anda tak tahu direction market itu macam manalah kita nak decide. Macam mana kita nak decide? Okay, macam manalah kita nak decide. Okay. Okay, sekejap Sekejap. Okay, tadi ada yang tanya tentang goal. Goal saya dah marking lah minggu lepas bang. Goal saya dah marking minggu lepas. Nampak? Ini direction dia. Saya marking ini adalah direction sebenarnya. Tak ada benda ini. Semua susah untuk saya buat satu benda kita panggil apa? Satu kita nak decide tentang direction, tentang kita punya entry. Entry senang lah, tekan buy sell kan, tapi kita nak decide dia punya direction apa semua kan. Ini nota yang lepas, yang live yang lepas pun saya ada terangkan tentang first range dan second range. Okey. Di sini nampak ini satu, ini pair EU. Okey. Pair EU. Nampak ini nampak. Tengok betul-betul direction dekat mana. Saya padam dulu. Ini untuk minggu depan lah. Ini untuk minggu depan. Anda tengok sendiri direction dia. Berlainan, pair berlainan, marking dia lah. Okey, berlainan, pair berlainan, marking dia. Jadi dekat sini ada peak high, peak high, peak high, peak high semua. Peak low sudah di breakout dengan menggunakan solid body. Okey, solid body. Okay, bila kita tengok daily, dia akan jadi pin bar macam ni lah. Tapi saya akan stick tetap di H4. Okay, tetap di H4. Okay, dekat sini decide lah macam mana. Saya hari Jumaat saya jarang entry. Bukan jarang entry, memang saya tak entry hari Jumaat. Okay, boleh tengok chart Bitcoin tak? Okay, kejap saya cuba cari. Rasa macam ada kot Bitcoin. Sorry, saya tak trade Bitcoin, tapi saya boleh tolong marking Bitcoin. Okay. Sekejap mana Bitcoin? BTC. Oh, yang ni kena buka ni Yang ni kena buka benda ni. Sekejap saya tengok. Sekejap nak tengok Bitcoin kan. Saya nak buka trading view. Nak tengok Bitcoin, kena tengok. Okay, chip US30 kejap. Okay, US30 kejap. Okay, ini Bitcoin Ini Bitcoin. Ini time frame M15. Always to H4. Kejap saya punya kenapa jadi aku ni. Okay, okay, nampak okay. Bab nak masuk entry ni, InsyaAllah minggu depan ni kita start total lockdown. Kalau saya berkesempatan untuk live, saya akan ajar lagi untuk entry. Okay, saya tak nak ajar dulu untuk entry. Anda kena faham tentang direction dulu. Kalau anda tak faham tentang direction, macam mana anda nak entry? Itu saja. Okay, saya tengok untuk Bitcoin tak ada lagi lah untuk nak buy tu. Okay, ini saya punya pendapat lah. Saya tak tahu orang lain lah. Bitcoin saya tak nampak untuk buy lagi. Kalau di time frame H4 saya tak nampak. Di time frame daily adakah nampak? Saya pun tak nampak lagi time frame H4.
Tak nampak. Dan dia more kepada sell lagi. Okay, kita tengok kat sini ya. Kenapa saya cakap Bitcoin masih sell? Simple. Buat penandaan macam ni lah. Ini satu. Okay. Ini satu. Okay. Dua. Okay, ini adalah high yang tertinggi. Okay, ini adalah high yang tertinggi. Okay, ini adalah low. Apa? Sorry, saya tak nampak untuk dia buy lagi Bitcoin. Okay, boleh turun sampai mana? Dekat sini pun dia tak touch lagi bang. Ni dekat low ni, nampak ni. Saya tanda. Sekejap saya tanda. Ini high. Okay, ini low. Yang paling low lah. Pun dia tak touch lagi ni. Okay, dia tak touch lagi. Ini highest high. Ini highest low. Breakout, nampak breakout. Oh sorry, ni breakout dan selepas breakout ni masih tiada high, lower high lagi. Okay, masih ini breakout ada lower high ni satu. Ini belum buat lower high lagi. Dan more kepada sell lagi. More kepada sell lagi. Mungkin ini adalah pointed yang last. Tapi kalau kita tengok H4. Okay, kita tengok H4. Kita tengok H4 kat sini. Anda tengok betul-betul kat sini. Ini ada high. Ini ada higher high. Ini ada higher low. Nampak? Sell lagi. Sell TP dekat sini. Penentu dia antara di sini ada reject atau tidak. Kalau breakout lagi bawah, turun. Kalau breakout lagi bawah, turun. Kalau tak breakout, mungkin lah. Kalau tak breakout, dia buat rejection. Rejection kat sini, mungkin dia akan naik buat lower high. Tapi untuk dia naik terus, something wrong. Tak tahulah. Okay, tak tahu macam mana kita nak decide. Okay, breakout higher low yang sebelum tu masih kira kukuh untuk sell ke je? Ya, masih kukuh. Ini nampak. Ini higher low, ini higher low, nampak Oh, sorry. Okay, ini higher low, nampak Mungkin kalau dia naik sampai sini, dia boleh tendang turun lagi. Support and resistance, maksudnya support become resistance. Naik sampai sini, turun lagi, tendang. Sebab tak ada lagi kita nak lihat dia akan naik. Structure tidak menunjukkan apa untuk dia naik. Bitcoin kena lepas harga berapa untuk kata dah tukar trend? Dia ini penentu. Ini next higher low. Next higher low, maksudnya dia kena pergi ke sini dulu. Dia nak decide atau dia nak reject antara sini. Kalau dia reject, yes, that's right, dia boleh naik. Tapi kalau dia breakout, turun lagi. Okay, breakout, dia turun lagi. Ini adalah harga yang paling last, iaitu 2944371. Okay, 2944371. Ini harga higher low yang paling last. Okay, GA sell FM. Okay, GA sell, saya tak tahu kejap saya nak tolong tengok forex dulu. Okay, GA kalau tengok dekat daily, GA nampak macam sell lah. Okay, di weekly, kalau di H4 H4 masih buy lah bang. GA saya tak tahu nak kata sell. Tapi saya tengok GA masih nak buy.
Oleh kerana apa? Kalau sell pun sebagai retracement, oleh kerana apa? Oleh kerana breakout high. Nampak? Breakout high. Mungkin akan ada turn back lagi. Nampak ah? Ini adalah harga yang paling atas. Okey, atau peak high yang perlu dia test. Kalau dia tidak berjaya, dia boleh turun lah. Tapi kalau dia, tapi jauh lagi tu. Kalau kita nak kecilkan chart, nampak agak dalam 60 peak lagi untuk tentukan. Okey. Untuk EU, sekiranya CSH4 close engulf by previous candle, adakah trend bias meneruskan buy? Okey. Okey, maksudnya sekarang kalau candle ni break buy DH4, adakah dia akan bias buy? Saya tak tahu nak cakap macam mana bang, tapi kalau dari istilah market structure, adanya breakout memang dia boleh buy, tapi level mana dia akan buy, sampai ke mana dia boleh buy. Kita tengok dekat sini, dia boleh akan jadi high low, high high, lower low. Dia boleh jadi macam ni. Macam tu. Ini maksimum dia. Maksudnya zone untuk sell terbaik kalau dia breakout engulfing buy dekat sini adalah di sini. Okey. Resistance yang dia break perlu ditest. Tengok kat sini DH1. Nampak tak ada satu supply dekat sini yang berada betul-betul resistant ni. Ini dalam mengkaji supply and demand lah. Nampak ni, dalam mengkaji supply and demand. Tapi direction dia saya masih stick sell lah, sebab ini sudah di breakout. Itu direction dia. Breakout area tu masih kira pukul untuk saya betul. Okey. Jadi daripada apa yang anda belajar malam ni, saya harap anda faham lah. Okey, saya harap anda boleh faham. Sikit-sikit pun tak apa, tak banyak pun. Sebab benda ni anda perlukan latihan. Kita tidak boleh expect kita akan boleh faham terus. Okey, tak ada. Okey. Macam EJ, kenapakah dia buy? Okey, saya nampak saya ada buy di EJ. Nampakah buy? Nampak tak? Honestly, satu breakout sahaja. Okay. Honestly, satu breakout saja yang menunjukkan dia adalah buy. Nampak? Sorry. Guna ni pula. Guna ni lah. Supply. Okay. Demand. Demand. Fly. Okay. Bila anda dah tahu direction, senang untuk kita buat decision. Senang, sangat senang untuk kita buat decision. Jangan lawan dia lah. Maksudnya macam contoh, okey, ni Dow Jones. Okey. Ini Dow Jones Kalau saya okey, ini Dow Jones, saya tandakan daripada tepi ni Ni satu, sell. Ni buy. Okay, breakout buy, turun sell. Okay, sell. Lepas tu dia naik sini, turun sell balik. Tapi bila kita alihkan penandaan ni ke sini, ini adalah lower low, ini lower high. Nampak Ini lower high. Jadi cuba anda jawab. Last penandaan saya ni, menandakan US Dow Jones atau US 30 ni nak ke mana? Saya tidak perlu untuk tanda banyak-banyak. Tanda satu macam ni nak ke mana? Anda jawab. Direction dia, bukan kata entry. Direction nantilah kita belajar lah nanti. Direction dia, sell ke buy? Catch up senang je. Bila anda dah faham,
nak catch up dia senang je. Okay, anda faham, anda marking cantik, marking betul-betul, anda boleh nampak direction dia, nak buy ke nak sell. Okay, nak buy ke nak sell, nak buy ke nak sell. Follow saja. Mulakan dengan H4. Saya suggest H4 lah. Terpulang kepada anda nak guna daily ke apa ke, terpulang lah. Tapi saya selalu guna H4 dan saya akan entry di M15 atau M5 macam tu je. Okay. Okay, kalau anda faham basically support and resistance pun dah cukup strong lah sebenarnya untuk anda entry. Okay, dah cukup strong lah untuk anda entry sebenarnya. Untuk support and resistance pun anda dah faham lah. Okay, kalau anda dah faham tentang support and resistance, RBR resistance become support, support become resistance pun dah cukup padat lah untuk anda mulakan entry. Okay, dah cukup padat. Janji anda faham janji anda tahu direction itu. Okay, sebenarnya kalau anda nak berguru, okay, apa program bos, apa program lockdown minggu depan? Saya punya program, tengok saya, sebab hari Senin saya masuk kerja lagi. Saya bukan FTT, saya seorang PTT, part time trader saja. Okay, program saya minggu depan, kalau kata saya tak perlu masuk kerja, saya akan buat live. Maybe siang. Okay, siang lah untuk kita live trade. Siang kita akan buat mapping, kita akan belajar dan kita buat live trade terus berdasarkan mapping tersebut. Kalau saya masuk kerja, saya still akan buat live, tapi saya akan bagi tahu, saya akan schedulekan live tu untuk kita belajar lagi. Sebab malam ni kita belajar tentang direction market. Bang, saya honestly cakap, kalau di Akademi RLTM dan YNL, saya dengan Syuki memerlukan masa 3 bulan. Atau paling lambat 3 bulan, paling cepat 2 bulan untuk habiskan tentang direction market sahaja, atau market structure ini sahaja. Dan the simple as that, support and resistance, supply and demand, confirmation entry, itu kami hanya memerlukan 1 bulan saja. Sebab benda itu terlalu simple. Sebab anda dah tahu direction market, benda itu saya terlalu simple saja. Dan kenapa memerlukan support and resistance, supply and demand dan confirmation entry hanya untuk kecilkan risk saja. Itu saja, simple. Kalau dia kami punya akademi lah, dan kami tidak saya dan Suki masih tidak sempat untuk buka penyertaan tentang akademi kami. Okey, akademi insya-Allah, doakan kalau tak ada arah bintang tahun ni ke macam mana, kita tengok macam mana. Kalau betul-betul ramai yang DM kami apa semua kan, kalau betul-betul tu kami akan share kami punya effort untuk buat juga, jalan juga akademi kami. Tapi buat masa sekarang tak ada lagi. Okay, buat masa sekarang tak ada lagi. Kami akan still live saja di FB untuk belajar. Okay, kami akan still live lagi di FB untuk belajar dan untuk mengajar. Okay, untuk mengajar. Jadi dalam masa yang sama saya sendiri pun boleh belajar. Okay, saya sendiri pun boleh belajar. Pembelajaran tidak habis sampai sini ya. Pembelajaran tidak akan habis sampai sini. Jadi bukan tidak akan habis sampai sini, maksudnya pembelajaran non stop. Walaupun you sudah ada, you jangan rasa cukup benda tu semua. Okay, tak terasa ilmu banyak tak ada, sebenarnya tak ada apa pun. Okay, tak ada apa, bukan kita pun, bukan ilmu ni bukan saya punya, saya hanya menyampaikan itu saja. Okay, okay, untuk GCAT bang, GCAT saya dah, ni minggu lepas punya marking bang. Okay, ini minggu lepas ni marking. Kalau saya buat penandaan macam ni, abang faham? Ini GCAT. Sekejap ini GCAT Okey. Abang cakap sell ke buy, dan saya akan bagi tahu apa yang bakal akan dilakukan jika dia breakout ke atas atau dia stay ke bawah. Okay, abang cakap sell. Yes, the direction is sell. Okay, the direction is sell. Tapi fokus kat sini dekat zone yang saya tandakan ni bang. Fokus kat sini.
Kalau minggu depan dia breakout zone ini, kalau minggu depan dia breakout zone ini bang, breakout zone yang saya tandakan color gold ni, kalau dia breakout ke atas, potential dia adalah kalau abang menggunakan supply and demand, ini adalah first potential untuk sell, ini adalah second potential untuk sell, ini adalah second potential untuk sell, dan ini adalah third potential untuk sell. Ini adalah third potential untuk sell. Tetapi okey, tetapi sebenarnya kalau untuk entry selepas dia breakout inilah, kalau dia breakout, kalau dia tidak breakout dan dia turun breakout ini, dia turun breakout lower ini, okey, breakout lower ini, abang dah boleh terus untuk decide dia sebagai sell lah, sell terus. Tapi kalau dia breakout ke atas, jangan lawan lagi dia bang, sebab dia akan naik lagi. Dia akan naik lagi. Tangga dia ada 4 lagi ke atas ni. Kalau dia masih buat rejection di any supply ini, any supply yang berada di atas ini, dia can dive. Dia boleh terjun. Okay. Ini menggunakan konsep supply and demand. Kalau menggunakan konsep support and resistance, simple as that. Ini support, ini support, ini support. Tunggu the previous support. Kalau dia reject the previous support, you can make your decision sell. Okay, macam tu. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa hari Ahad ni, Ahad ni saya akan buat live untuk market outlook, InsyaAllah. Okay, kalau tak ada apa-apa, saya akan buat market outlook untuk hari Ahad ni. Okay, jadi terima kasih banyak luangkan masa. Nak tengok bola pula pukul 12.30. Okay, sama. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Nanti nak tengok tengok balik video ni dekat FB nanti. Okay, saya tak delete pun video ni. Okay, stay safe di FB saya. Tengok balik. Biasanya malam lah, saya akan buat malam. Ahad siang ke malam. Biasanya malam lah, InsyaAllah malam. Okay, market outlook InsyaAllah saya akan buat tiap-tiap minggu tu. Saya tak berani janji, tapi biasanya market outlook saya setiap hari Ahad lah, hari Ahad malam. Okay, sama-sama. Okay, biasanya malam. Kalau saya tidak perlu masuk kerja hari minggu depan, kita akan live trade siang. Okay, siang saya akan buat live trade waktu siang. Okay. Okay, untuk Dow Jones still buy. You can buy, make your position buy. Okay, yang mana tanya Dow Jones tadi, yang mana tanya Bitcoin tadi, pasrah lah. Tak tahu lagi bila dia nak naik. Okay, pasrah. Okay. Okay, jadi terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa the next live. Kita akan belajar lagi tentang support and resistance, supply and demand. Okay, buat satu buku. Tak faham tanya nanti Okay, baik. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.